Assalamualaikum, salam Malaysia Madani buat semua penonton Bernama TV, khususnya bagi penonton Ruang Bicara malam ini bersama saya Hilman Jamil dalam edisi hari ini 17 Julai 2023 di mana kami akan membincangkan topik mengenai TVET khas wanita menenun sifat kemandirian. Siapa tetamu saya nantikan dahulu. Namun harus saya mulakan dengan kupasan ini di mana kerajaan kalau kita imbas kembali menerusi Belanjawan 2023 memperuntukkan 6.7 bilion ringgit untuk memperkasa bidang pendidikan, teknikal dan juga latihan vokasional ataupun TVET merangkumi pelbagai kementerian, jabatan dan juga agensi. Dan ini jelas menunjukkan bahawa keseriusan kerajaan sekarang ini dalam memperkasakan TVET itu sendiri. Dan malah Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang telah mengatakan bahawa dengan penubuhan TVET khas wanita atas saranan Ketua Wanita UMNO sendiri, iaitu Datuk Seri Dr. Noorani Ahmad pada PAU 2023 baru-baru ini. Dan komitmen Datuk Seri Dr. Noorani juga yang juga merupakan pengurusi RISDA ini untuk merealisasikan program TVET khas wanita sebagai satu inisiatif bagi meningkatkan ekonomi golongan wanita sekaligus melahirkan lebih ramai wanita yang berkejaya, profesional dan juga berdaya saing. Jadi sudah boleh bau-bau siapa tetamu saya malam ini sebenarnya. Hin-hinnya telah pun saya berikan, itu dia. Pengerusi RISDA Datuk Seri Dr. Noorani Ahmad. Assalamualaikum Datuk Seri, lama tak berjumpa ya. Waalaikumsalam. Selamat datang ke Ruang Bicara Datuk Seri. Terima kasih banyak di atas jemputan yang diberikan. Tentunya Datuk Seri melihat ini satu kejayaan yang berterusan lah apabila Datuk Seri juga yang membawa TVET ini untuk diperkenalkan dalam kerajaan Malaysia ni, untuk kita perkasakannya, membolehkan semua golongan khususnya wanita dapat merasai apa itu TVET, jadikan satu industri sebagai pekerjaan. Mungkin Datuk Seri melihat dengan pertukaran belanjawan yang begitu besar 6.7 bilion ringgit pada Belanjawan 2023, itu menunjukkan kerajaan serius untuk memperkasakan TVET ini. Dan mungkin Datuk Seri melihat adakah ini peluang yang baik untuk negara kita ke depan? Sebenarnya kalau kita lihatlah negara-negara maju, sebab dulu semasa saya menerajui KPT, apabila kita membuat perbincangan untuk menubuhkan Majlis TVET negara, kita melihat contoh di Germany, di Korea dan juga di Singapura, dan kita lihat bagaimana mereka mengupayakan kemahiran ini sebagai salah satu pada faktor dan apabila pelajar-pelajar habis saja high school, apa yang diorang buat kebanyakannya berlumba-lumba untuk belajar TVET ini sebagai di bidang pengajian tinggi. Tetapi itu berbeza dengan kita di Malaysia ni. Di Malaysia ini TVET itu ketika itu merupakan pilihan kedua, dan di bawah kerajaan perpaduan ataupun kerajaan madani ini, ianya ditonjolkan semula sebagai pilihan utama. Dan saya sangat mengalu-alukan dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Timbalan Perdana Menteri yang begitu serius dalam menonjolkan TVET ni sebagai untuk menjadi pilihan utama kepada graduan, kepada lepasan daripada high school ni terutamanya. Dan tentunya Datuk Seri juga mendapat reaksi yang orang kata cukup gembira apabila Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi telah pun mengumumkan bahawa 15,000 golongan wanita yang akan menyertai TVET khas wanita ini. Ya, betul. Alhamdulillah, kita merasa sangat terharu dan banyak berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri yang merupakan pengerusi Majlis TVET negara yang mengarus perdanakan TVET ini, terutamanya bagi golongan wanita. 15,000 adalah target kami, dan target ini diberikan kepada kami untuk kami capai dalam masa 3 tahun. Dan dalam masa 3 tahun ini, tahun pertama kita sasarkan berapa ramai, tahun kedua sudah semestinya, tahun pertama mengambil kira dah setengah tahun dah, jumlahnya adalah sedikit kalau kita bandingkan tahun kedua dan tahun ketiga. Dan dianya kita buat insya-Allah adalah kolaborasi antara MTUN iaitu Universiti Teknikal Melaka UTM dan juga UCAM. UCAM ni di bawah RISDA sendiri. UCAM ni University College Agro Science Malaysia. Dulu dikenali sebagai College RISDA. Dan sekarang ni dah dinaik taraf sebagai College University. Jadinya mereka akan menjadi peneraju utama
untuk menjalankan ataupun untuk membuat latihan kepada mereka yang berminat untuk menjadi peserta kepada program TVET wanita ini. Betul Sri, kita tak boleh lari lah dengan skeptikal pemikiran rakyat yang masih lagi menganggap TVET ni bidang-bidang lelaki, pegang-pegang spana misalnya, mesin-mesin. Jadi untuk TVET khas wanita 1.0 ni, apa Datuk Sri nak orang kata nak mengajar rakyat Malaysia ni, inilah TVET bukan hanya untuk lelaki saja, wanita pun boleh buat, dan bidang-bidang yang boleh mereka ceburi. Betul. Sebenarnya orang mungkin dianggap benda ni macam tadi seperti yang dimaklumkan lah, dia betulkan aircon. Betul. Tapi sebenarnya lebih pada itu. Even antara kita nak fokuskan kepada 10 bidang sebagai permulaan. Kita nak fokuskan kepada 10 bidang seperti teknologi maklumat. Itu pun kita anggap sebagai TVET juga. Fashion dengan kecantikan tu memang biasa. Kulineri pun memang biasa. Tapi kita ada juga teknologi kejuruteraan yang ramai yang merasakan bahawa TVET ke tu? Baru orang perasan. Sebenarnya ini tak ada kita fokuskan. Betul. Tapi sebenarnya doktor pun, kepakaran doktor tu sendiri pun TVET juga. Itu yang kita, even pemasaran, keusahawanan, manajemen halal. Dan UCAM ni, dia punya antara kepakaran dia adalah untuk melatih dalam manajemen halal ini. Dan dianya akan kita tawarkan sebagai salah satu daripada 10 bidang menjadi pilihan peserta-peserta TVET wanita, dan seni bina kreatif, craft, pelancongan dan macam-macam lagi lah. Dia bukan hanya tertumpu kepada program yang tadi kita sebutkan seperti awal, persepsi itu memang ada, tapi sebenarnya kalau kita nak fokuskan kepada reskilling, multi-skilling, future skilling, TVET ini adalah pilihan yang paling baik sekali. Kita dah ada kepakaran kita dan kita nak tambah pendapatan. Sebab itu fokus kita kan. Betul. Nak tambah kepakaran, kita masuklah, ambillah satu bidang TVET. TVET ni paling kecil, program kita tawarkan ni selama 6 hari je. 6 hari kita dah boleh dapat sijil. Dan boleh dapat sijil itu, qualified lah kawan tu. Bila dia qualified, dia boleh buat apa yang dia belajar tu, mungkin dia boleh jadi usahawan sebagai penambahan kepada pendapatan dia. Itu sebenarnya masih ramai lagi yang mahu tahu lebih lanjut lagi mengenai apa itu tawaran TVET. Ada juga yang bertanya dengan saya, fokus untuk wanita je, macam mana dengan yang lelaki? Betul, dengan lelaki macam mana Sri? Mewakili lelaki, saya pun nak tanya juga. Lelaki ni kita ada saluran TVET yang biasa, yang mungkin kita tawarkan melalui Giat Mara, kita tawarkan melalui Politeknik, College Community, yang itu memang laluan biasalah. Dan saya percaya banyak juga college-college swasta yang menawarkan TVET ni. Tapi yang kita buat ini adalah special untuk wanita. Sebab kita tahu wanita, kalau kita bagi task kepada wanita, obviously dia akan bekerja bersungguh-sungguh. Dan kita tahu juga hasil daripada peserta ini semua, kita tak akan biarkan mereka bersendirian. Apa yang kita cuba sasarkan adalah selepas sahaja mereka mendapat pensijilan dalam TVET ini, mereka akan kita tempatkan. Dan sebab itulah kedua-dua universiti yang saya, satu universiti college, satu lagi universiti, akan bekerjasama dengan industri pula. Jadinya dia jadi macam sampai habislah dia dapat, lepas tu ada pula penawaran pekerjaan. Kalau nak menjadi usahawan, mungkin ada pula tempat yang mana mereka boleh mendapatkan bantuan keusahawanan dan sebagainya. Itu dia yang uniknya TVET wanita ini. Bermaksud Datuk Sri, sebelum program ini dilancarkan telah mendapat kerjasama daripada universiti dan juga industri. Betul. Jadi tiada istilah lambakan selepas ini berlaku. InsyaAllah. Sebab kita sebenarnya tadi pun kita buat mesyuarat penyelarasan, dan kita
hendak pastikan bahawa apa outcome daripada keberhasilan peserta TVET ini. Takkan kita hendak supaya dia gantung je sijil tu kat rumah dan tak pakai. Sebab mereka kita bagikan kepakaran. Kepakaran skill ni, penambahan skill yang sedia ada itu. Jadi usahawan okey. Dia orang nak menjadi usahawan. Jadinya dia nak buat batik ke apa ke, dia jadi usahawan. Kita akan bekerjasama juga dengan agensi-agensi yang menjadi provider dari segi kewangan, sokongan kewangan ataupun pinjaman dan sebagainya. Tapi dalam waktu yang sama, kita minta juga telah ada kolaborasi bersama industri yang telah bersetuju untuk bekerjasama dan melihat potensi mereka ini akan ditempatkan di kilang mereka, di tempat mereka dan sebagainya lah. Dan tentu juga Datuk Seri, persoalan akan timbul apabila isu berkaitan kerja di Malaysia ni, tentunya yang tengah berlegar sekarang ni, isu gaji. Dan hari ini kalau saya lihat di dalam media juga, di mana TPM Datuk Seri Dr. Ahmad Zahmidi telah pun mengatakan bahawa graduan TVET ini akan dinaikkan gaji kepada tahap RM2,000 daripada sedia ada RM1,500. Mungkin Datuk Seri melihat adakah ini juga sebagai satu tarikan untuk mereka menceburi bidang TVET ini, khususnya wanita? Sudah semestinya ini satu tarikan. Sebenarnya sekarang ni dah ramai dah wanita pun yang dah menyertai TVET education ni, memang dah ramai dah juga. Tapi antara dan graduate employability bagus juga, bagus, 92% mendapat pekerjaan. Cuma saya minta juga supaya UCAM membuat satu kajian untuk memastikan bahawa apa yang diorang belajar tu diorang kerja kat tempat yang sama dengan apa yang dia belajar. Sebab kita tak mahu nanti underemployment pula terjadi kan. Jadinya yang itu tapi 92% sama ada UTEM dengan UCAM, dua-dua. Itu yang saya dapati bahawa kalau TVET ni memang employment dia orang sangat tinggi. Bermaksud dia orang habis saja belajar tu dia dapat pekerjaan. Yang kita cuma masalah mengenai dulu orang kata yang perempuan ni dapat gaji sikit, yang lelaki tu banyak. Tapi saya rasa isu tu dah makin itu sebab di bawah dah dapat diatasi melalui kerjasama pada KSM yang pastikan bahawa gaji mereka atau lawa mereka setara. Dan kalau misalnya TVET ini minimum dia, orang selalu pandang TVET tu macam rendah, bagilah kau gaji rendah permulaan kan. Tapi sekarang ni bila 2,000 tu dia akan menarik minat lebih ramai lagi untuk masuk ke dalam TVET. Dan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri pun ada mengatakan, dan sasaran dia juga ni semasa di Penang semalam, dia juga ada mengatakan bahawa apa yang diharapkan nanti siapa nak masuk TVET macam UPU online tu, tapi dia nak buat khusus untuk TVET. Dan kita harap ianya akan menjadi kenyataan. Dan baru kita boleh betul-betul kita groom diorang ni, dan kita boleh supply pekerja yang berkemahiran tinggi. Dan negara Malaysia ini pula mempunyai sasaran by 2030 kita mengharapkan 35% daripada Malaysian ni berkemahiran tinggi. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Baik Datuk Seri, kalau kita lihat tadi Datuk Seri dah mengatakan bahawa apabila TVET ini dilaksanakan, ia dah merentasi pelbagai kementerian. Tapi kalau kita imbas kembali, di bawah KPT juga ada satu agensi yang juga berkaitan dengan TVET. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat kolaborasi antara JITC misalnya di bawah KPT? Bawah KPT memang ada JITC. JITC ni Government Industry Technical Coordinating Committee. Kalau tak salah saya lah. Saya pun dah tinggal dengan KPT ni. Tapi in short kita panggil JITC di masa pengerusinya adalah Tan Sri Soh. Apa yang kita harapkan mereka ni jadi bagi feedback kepada pengeluar-pengeluar TVET ini dengan menyatakan bahawa kita hendak
1,000 engineer, okay, in 5 years time kita hendak seramai 1,000 engineer, contoh maka pengeluar TVET ni semua akan mengeluarkan, fokus keluarkan. Dan kolaborasi ini juga ada juga agensi kerajaan akan berada di dalam JITC itu, dan pegawai kerajaan itu tugas dia adalah untuk memastikan, for example, yang in charge of the universities, kita sediakan tawaran modul ataupun program yang bersesuaian supaya nanti lambakan pengangguran itu tidak berlaku. Itu long term. Itu bukannya immediate petik jari je benda itu akan terjadi, itu long term. Tapi insya-Allah boleh dilaksanakan. Sama juga dengan TVET. TVET ni kita boleh duduk buat perbincangan, ada majlis juga. Ada majlis TVET, dan majlis TVET tu 12 kementerian, tak salah saya 12 kementerian akan duduk bersekali dan membincangkan, dan diorang buat coordination yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri sendiri. Tapi saya gembira lah sebab bila saya tengok Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri yang menyerupakan Menteri KKDW sendiri begitu passionate mengenai TVET ini, dan saya sendiri hadir semalam dalam program di Pulau Pinang, dan saya melihat kedua-dua kombinasi antara Perdana Menteri dengan Timbalan Perdana Menteri ini bila bercakap macam TVET dia daripada hati, dekat di hati mereka, di hati mereka. Itu yang insya-Allah akan membuahkan satu kejayaan. Tapi kita macam kami yang membuat TVET untuk wanita ni, kita kena pastikan bahawa kita juga berjaya seiring dengan harapan yang diberikan oleh Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri. Tapi nak share juga sebenarnya program TVET ni kita jenamakan. Kita nak tahu apa jenama dia? Apa dia? Jelita. Wah, menarik betul, dengar pertama kali pun dah menarik. Itu Jelita. Jelita tu stand untuk Job Empowerment by Learning and Inclusive Technical Advancement. Jelita. Dan insya-Allah kita akan buat showcase pada negeri ke negeri untuk kita mempamerkan apa sebenarnya Jelita ini. Tapi alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua-dua universiti, VC, Naib Chancellor, dan juga CEO universiti berkenaan yang memberikan kerjasama yang cukup, yang faham dengan kerenah saya, dan minta dan coordination itu sentiasa kita laksana, sebab yang penting kita kena berjaya. Kalau kita wujudkan 15,000, dia akan duplicate mungkin bertambah. Ini first batch, mungkin 15,000. Melihat kejayaan, kalau ada kejayaan, insya-Allah akan ada kejayaan. Mungkin ada peruntukan lain untuk penambahan kemudian hari. Itu yang semua pun tengah menunggu-nunggulah mengenai tadi Datuk Sri ada sebutkan tentang showcase tu. Adakah mungkin boleh dibawarkan bila akan dilaksanakan? Yang pertamanya dalam dia tentative date tu memang ada. Tapi kita nak confirmation dan kita akan maklumkan dalam masa yang terdekat. Tapi dalam masa yang terdekat ini sebab semuanya telah bersedia dan menunggu confirmation tarikh daripada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, dan kemudian kita akan maklumkan kepada media. Akan diwawarkan nanti di laman web BISDA misalnya ya. Betul. Datuk Sri, kalau kita lihat isu TVET ni bukannya pelbagai lah yang bersangkutan dengannya juga, khususnya lagi dalam isu melibatkan TVET khas wanita ni, akan ada istilah double standard, Datuk Sri. Pada pandangan Datuk Sri bagaimana? Mana ada double standard? kita nak women empowerment dekat Malaysia ni, dan Malaysia antara negara yang memberi yang menekankan mengenai women empowerment, kecuali in politik je lah yang boleh capai. Itu lain topik. Tapi yang ini adalah sebagai menghargai kesungguhan wanita itu. Sebab wanita pun dari segi population dia 50-50 dengan kaum lelaki. Kita tidak meninggalkan kaum lelaki sebab dia ada program-program lain. Tapi untuk wanita ini kita guide mereka, dan dia bukannya, dia wanita ni belia, even macam orang asli wanita juga boleh juga
berkolaborasi di dalam program ini. Dan insya-Allah tak akan ada double standard. Kita akan pastikan bahawa investment daripada kerajaan untuk mewujudkan pusat latihan TVET wanita ini akan berbaloi dan membuahkan hasil yang positif kepada negara. Saya nak tanya Datuk Sri, 15,000 tu adakah angka yang mampu kita penuhi? Dalam masa 3 tahun, insya-Allah. Datuk Sri yakin boleh? Ya. Dengan berdasarkan apa Datuk Sri? Kajian dibuat? Ada kajian yang kita laksanakan dan dalam waktu yang sama juga kita berdasarkan permintaan sekarang pun dah ramai dah. Datuk Sri, simpan dulu jawapan tu. Kita akan berterihat dulu. Kerana makin seronok lagi nak kupas isu TVET wanita ni, khas untuk wanita. Kembali selepas ini bersama saya Himan Jamil dalam Ruang Bicara. Bertemu selepas ini. Bersua kembali bersama saya Himan Jamil dalam Ruang Bicara. Hari ini kami membicarakan topik khas TVET khas wanita menenun sifat kemandirian, dan bersama saya adalah Datuk Sri Dr. Norani Ahmad, siapa tidak kenal, pengerusi RISDA dan juga antara tokoh-tokoh politik yang ternama di tanah air. Baik Datuk Sri, sebelum kita berterihat tadi, saya bertanyakan tentang 15,000 tu, adakah mampu kita isi Datuk Sri untuk program TVET khas wanita pertama ni? InsyaAllah. For the first year kita target 3,000. Second year seterusnya penambahan, dan third year tu penambahan lagi lah. Dan kita akan buat secara peringkat. Tapi macam kami telah membuat kerjasama bersama dengan badan-badan tertentu, dan kita juga sasarkan kepada 6 kumpulan sasar. 6 kumpulan sasar macam lepasan sekolah, nak meneruskan kejayaan mereka dalam TVET sebagai permulaan. Dan kita pun insya-Allah akan mendapat kerjasama daripada MQA juga dan JPK. MQA ni dia boleh buat micro credential. Maknanya mungkin dia akreditasi lah, dia dapat akreditasi, dan berdasarkan penilaian-penilaian, insya-Allah in future kalau dia nak sambung belajar boleh dapat diploma contoh. Dan boleh ke luar negara juga. Boleh, tak ada masalah. Tapi dia perlu memenuhi akreditasi yang ditetapkan oleh MQA. Dan yang keduanya pula, kumpulan fokus dia adalah macam wanita berkejaya, wanita berkeluarga yang mungkin dulu dalam interview itu dulu saya maklumkan bahawa dia mengambil keputusan untuk berhenti rehat, untuk menjaga anak dia sehingga besar, dan apabila anak dia dah besar dia nak kembali bekerja. Itu pun boleh juga, kita boleh ajak mereka bersama dengan kita. Wanita-wanita luar bandar, usahawan-usahawan luar bandar, usahawan, dan kita insya-Allah akan bekerjasama juga dengan agensi-agensi di bawah KKDW. Contohnya macam orang asli yang berminat untuk menceburi TVET juga. Lepas tu seperti biasa usahawan nak mengembangkan dia punya bidang dalam TVET. Contoh yang saya guna sebelum ini adalah dia seorang accountant, tapi dia juga minat dalam seni macam makeup. Contoh this is just a simple example je lah. Sebenarnya banyak lagi pendapatan sampingan. Ya, pendapatan sampingan. Dan kalau misalnya ada wanita nak menukar kejaya, betul, pun boleh juga, kita boleh ambil mereka. Dan kalau misalnya, sebab kita kat Malaysia ni kita ada pembelajaran sepanjang hayat, dan kita nak fokuskan pembelajaran sepanjang hayat, itu juga fokus untuk menjadi peserta pusat latihan TVET wanita ini. Dan tapi yang penting yang kami akan laksanakan adalah kolaborasi antara agensi di bawah kerajaan ini, dengan cara kita sendiri akan turun ke akar umbi untuk menerangkan kepada rakyat mengenai adanya TVET. Tapi alhamdulillah sekarang pun dah sedang dijalankan pun ada juga, insya-Allah. Datuk Sri, kalau kita lihat baru-baru ni keputusan SPM dah keluar, ramai dapat 10A dan ramai juga dapat 9A. Tapi bagi yang tak dapat result yang bagus ni, tak semestinya tak ada masa depan, kan Datuk Sri, kan? Betul. Dan selalunya kita akan dibayangi klise dengan mengatakan TVET ni pilihan terakhir. Betul. Datuk Sri daripada KPT dulu sehinggalah ke sekarang ke RISDA, bagaimana Datuk Sri nak kekangkan benda ni, nak atasi klise masyarakat kita ni, taklah TVET ni pilihan terakhir je. Okey. Sebenarnya itu memang persepsi lah. Sebab tu kita kena
terbuka mengenai perkara itu. Sebab itulah dasar-dasar di bawah kerajaan Malaysia Madani ni difokus pada TVET. TVET ini kita boleh jadikan pilihan pertama. It's not a second or last option. Tapi kita boleh jadikan dia sebagai pilihan untuk kita. Betul. Dan contoh-contohnya pun telah ada. Kalau misalnya dia masuk TVET, dia kerja je, dia kerja dapat pengalaman, gaji dia berlipat kali ganda tau daripada yang kebiasaan. Ini ada kajian yang juga betul, yang dibuatkan. Dan kalau kita tengok juga graduate employability juga, GE. Seperti dimaklumkan tadi. Seperti yang kita maklumkan, memang tinggi. Memang tinggi. Dekat Malaysia ni ada M-Tone. Lepas tu kita bawa UniKL, bawa Marah sendiri pun banyak dia punya giat Marah. Semua pun ada juga yang terlibat secara langsung dengan TVET ini. Jadinya itu yang kita selaku ibu bapa saya harap kita boleh bersikap terbuka dengan memberi, sebab budak-budak ni setengahnya minat. Betul. Setengah minat mak bapak dia je. Janganlah nak masuk ni. Sedangkan minat tu patut jadi kerjaya. Ya, betul. Betul. Sebab saya sebenarnya okeylah, ada dulu semasa saya di Madrid, saya kenal ada doktor tau. Dia medical doctor apa, tapi dia juga seorang designer. Dia minat. Dia dah habis belajar, tak nak jadi doktor. Berhasil kan? Dan berhasil. Very popular designer. Betul. Contoh. Baik, Datuk Seri, kalau kita lihat garis masa ni tentunya ada yang telah pun dirancang ya, betul. oleh Datuk Seri sendiri. Jadi Datuk Seri mensasarkan seiring dengan negara punya sasaran 2030 itu. 2030. Memperkasakan TVET ni bagaimana? Cuma kita kena bagi penerangan lebih. Dan semasa di Pulau Pinang itu yang saya bagi contoh di Pulau Pinang ini, sebab Pulau Pinang ni baru terjadi semalam. Dia buat expo TVET tu 3 hari. Dan kita melihat kejayaan macam mana student yang muda-muda ni dia come out dengan dia punya own ciptaan tau. Yang bila dipertandingkan dia menang peringkat antarabangsa pun ada. Siapa sangka ya? Siapa sangka, from macam orang cakap TVET benda lah yang ada TVET ni. Betul. Tapi dia boleh membuahkan hasil. Jadinya itu yang kita ndak, itu yang kerajaan ndak, itu yang kerajaan sasarkan. 2030 kita juga menjadi satu negara yang berkemahiran tinggi. Proton, kita dah ada Proton, tapi mana tahu ciptaan yang terbaik juga nanti datang daripada Malaysia satu hari nanti. Tak mustahil. Tak mustahil. Datuk Seri, kalau kita lihat TVET ni juga perlu disokong dari segi keuangan misalnya. Kalau mereka yang dah berjaya mendapatkan sijil, berminat untuk membuka perniagaan, perlunya sokongan dana keuangan. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan di mana cabang-cabang mereka ni boleh mendapat bantuan keuangan. Bantuan keuangan ni sebenarnya pelbagai. Dia ada grant, lepas tu ada pinjaman dan sebagainya. Kalau misalnya sebab saya tengok contoh di Risda sendiri pun ada, tapi dengan syarat dia anak pekebun kecil lah. Anak pekebun kecil menjadi usahawan, mungkin selepas ini usahawan yang berkaitan dengan TVET juga akan diberi bantuan dan guideline oleh bahagian usahawan, pembangunan usahawan Risda itu sendiri. Dan saya percaya bahawa Marah pun ada. Ada juga program yang sedemikian. Dan PNS pun ada, PUNB pun ada, macam-macam bantuan kerajaan. Cuma kita harus terbuka mengenai perkara ini dan kita perlu mencari. Tapi insya-Allah di bawah showcase ini nanti kita akan bawa bersama dengan kita yang boleh menerangkan lagi mana yang dia boleh dapat. Contoh bantuan-bantuan financial keuangan ni lah daripada pihak kerajaan, even swasta pun ada, even bank pun ada juga. Dan saya percaya kalau kolaborasi ini dibuat dengan lebih mendalam lagi, banyak sebenarnya nak bantu, ramai sebenarnya nak bersama menjayakan misi kerajaan ini. Dan tentunya Datuk Seri, sejak TVET dilaksanakan, mungkin ada yang dah berjaya, boleh dijadikan mentor kepada yang baru nak menggapai peluang ini. Betul. Adakah akan diketengahkan mentor-mentor ini antara yang mereka berjaya ini? Betul. Saya bagi contoh KRU. KRU satu nama yang orang kejam mata pun orang boleh kenal. Empayar yang hebat lah.
Jadinya dia mungkin berminat untuk menjadi mentor kita, contohnya, dan sebenarnya dia salah satu daripada yang sanggup untuk bekerjasama dengan kami lah di dalam projek ini. Dan kita juga ada nama-nama besar juga yang tak bekerjasama dengan program untuk menjayakan program Jelita ini. Jelita ni lah. Kena sentiasa sebut Jelita tu. Jelita. Kena ada ikon tu Datuk Seri. Baru dah lagi. Jelita lagi. Itulah okay. Itulah yang akan dirancang memang di bawah ya, betul, lah. betul. Dan semalam juga Datuk Seri, kalau tak silap saya, di Pulau Pinang, Expo TVET KKDW telah pun berlangsung di sana. Sambutannya bagaimana, khususnya untuk TVET wanita ni? Datuk Seri boleh kongsikan. Yang TVET wanita kita tak fokuskan sangat, tapi insya-Allah kita pun telah berbincang dan merasakan bahawa TVET wanita ini kita akan bersekalikan dengan program KKDW yang lainnya. Maknanya ada lagi program lain kan. Tapi di Pulau Pinang itu yang saya ceritakan bagaimana saya lihat pencipta-pencipta muda yang lepasan sekolah, ramai wanita pun ramai wanita pun ada yang dia boleh cipta sesuatu yang kita pun tengok tak terbayang tau macam mana kreatif dia kan. Anak-anak muda kita ni kreatif sebenarnya. Betul kita kena explore diorang dan kita kena keluarkan bakat-bakat diorang. Jadi itulah perlu ada betul acara sebegitu. Betul robot je bukan main banyak lagi. Macam jadi robot tadi. Baik. Datuk Seri, tadi Datuk Seri dah cakap juga tentang kerjasama dengan industri. Saya cukup kagum sebenarnya kerana kerjasama dengan industri ni cukup orang kata signifikan kerana menyediakan peluang-peluang untuk mereka yang bakal keluar daripada Garden TVET ini. Jadi mungkin apa langkah yang lebih awal Datuk Seri ambil sebelum ni? Yang langkah sebenarnya ialah network tu memang penting, dan kedua-dua UCAM dan Universiti UTEM tu dia memang ada kerjasama dengan industri juga sebelum ini. Jadinya kita pull everyone together untuk kita menjayakan program ini. Tapi selain daripada itu, kita bercakap dengan industri-industri baru yang nak bekerjasama dengan kita. Sebabnya kita tak nak dianya sebagai normal, training sudah balik kita tak tengok keberhasilan dia, kita tak tengok sama ada yang kita train tu yang menjadi usahawan ada peningkatan pendapatan mereka. Tapi insya-Allah melalui program ini kita akan sentiasa melihat bukannya kita nak dah pegang habis rotan lepaskan, kita kita tak ada, tapi kita juga nak memastikan bahawa hasil daripada produk kita ini berjaya. Dan insya-Allah guidance tu akan kita berikan sentiasa akan ada dipantau dan sebagainya. Datuk Seri, kalau kita melihat baru-baru ni, semalam sebenarnya Datuk Seri Anwar mengatakan Tesla akan melabur di Malaysia, insya-Allah. Ya, betul. Tarikhnya tak tahu bila, insya-Allah. Jadi Datuk Seri melihat ni peluang juga kepada TVET. Ya, betul. Sebab bayangkanlah dalam banyak-banyak negara ke Asia Tenggara ni, alih-alih Malaysia menjadi pilihan utama. Itu satu yang cukup menarik dan perlu kita sokong, dan dia memberi peluang kepada ramai lagi anak-anak tempatan untuk satu mendapat training, dua terus bekerja bersama dengan Tesla. Itu baru satu, tapi sebenarnya banyak lagi macam peluang lain macam apa tu Geely semuanya pun akan dan inilah peluang untuk kita grab ataupun tercapai semua industri sekalipun. Baik Datuk Seri, kalau kita melihat TVET khas wanita ini, tentunya ada cabarannya Datuk Seri nak usahakan untuk 1 bulan kosong ni. Apa cabarannya Datuk Seri? Cabaran yang pertama adalah macam persepsi lah. Orang akan cakap, alamak apa beza TVET ni dengan TVET yang lainnya. Atas branding je ke? Atas branding je ke? Ataupun sengaja nak glamour je ke? Ataupun sengaja nak bagi peluang orang pergi kursus-kursus, lepas tu dah off je like that. Tapi tidak. InsyaAllah, sebab tu pentingnya kita ni bekerja sebagai satu kumpulan, satu tim yang membantu satu sama lain dalam menjayakan program TVET wanita ini. UCAM ada dia punya kepakaran sendiri.
UTM juga ada kepakaran di sendiri. Dan kalau kita gabungkan kedua-dua, dan sebenarnya satu VC perempuan, satu lagi CEO perempuan. Oh, itu tu. Tapi saya tengok memang koordinasi dan juga collaboration antara kedua-dua universiti ni dengan university college ni memang superb lah. Memang bagus. Dia saling bantu-membantu dan dia dah set 6 bidang di bawah ni dan 4 bidang di bawah ni. Jadinya dia akan cari industri partner dia dan mereka telah menjalankan perkara tersebut. Seperti yang kita, cabaran dia memang tetap ada. Cuma kita nak pastikan berjaya, kita tak boleh nak selfish, kita kena tumpukan matlamat akhir kenapa kita buat penyedia untuk latihan TVET ini. Kita nak bagi kepakaran kepada wanita. Kita nak reskilling wanita tersebut. Lepas tu setengahnya nak multi skilling, setengahnya future skilling. Yang baru tu utamanya dia nak memasang ataupun nak mempersiapkan diri masing-masing untuk masuk dalam bidang pekerjaan. Itulah antara lainnya. Maksudnya Datuk Sri, selepas ni selain 2 universiti yang Datuk Sri maklumkan ini, akan ada kerjasama lain? Ada. Di masa akan datang lah? Ya, insyaAllah. Bergantung kepada keadaan dan juga inilah. Dan saya tengok even memang core partners dia memang dia berdua lah, maknanya dia dulu berbincang membuat kolaborasi, tapi dia ada partner dia juga. Maknanya saya melihat juga terdapat kerjasama antara universiti-universiti TVET lain melalui UTM. Sebab UTM ni adalah MTUN, maknanya MTUN tu Technical University Network, Malaysian Technical University Network. Kat Malaysia ni contoh macam UTHM, one of them, UTM, UMP, UNIMAP. Jadinya dia antara universiti-universiti ni. Saya tengok diorang ada majlis, maknanya ada MTUN tu, dia bekerjasama untuk membantu menjayakan program ini. Baik. Dia sebenarnya macam 2 kementerian jugalah, KKDW dengan KPT. Tapi yang pasti, insya-Allah kita pastikan program ini berjaya. Betul, insya-Allah. Datuk Sri, diam tak diam kita pun dah hampir 40 minit sebenarnya berbicara soal TVET khas wanita ni. Kita akan berhenti rehat untuk blok kedua ini. Kembali selepas ini dalam Ruang Bicara. Bertemu kembali bersama saya Hilman Jamil dan ditemani oleh Datuk Seri Dr. Nurani Ahmad, Pengerusi RISDA. Kami membincangkan topik mengenai TVET khas wanita, menenun sifat kemandirian. Baik, diam tak diam dah 40 minit kami berdiskusi tentang TVET khas wanita ini. Mungkinlah Datuk Seri di blok terakhir nak kongsikan kepada penonton Bernama TV apa agaknya garis masa ataupun timeline Datuk Seri sendiri untuk menyusun memperkasakan TVET khas wanita ini. Itu soalan yang menarik juga tu. Sebab bila 10 Jun hari tu Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri ada mengumumkan yang penubuhan TVET wanita. Lepas itu saja kita buat satu jawatan-kuasa yang itu bulan Jun lah. Dan kemudian insya-Allah bulan Ogos kita akan lancarkan jelita tu. Saya dah teringat lah jelita tu. Kita akan lancarkan jelita tersebut lah. Lepas tu kita akan bergerak. Kita membuat showcase pada negeri ke negeri. Dan dalam waktu yang sama, kita juga akan bekerjasama dengan KKW untuk bersama di dalam program KKDW. Dan kita mengharapkan dapat memperkenalkan jelita ini di di KUD, Usahawan Desa, Karnival Usahawan Desa. Dan insya-Allah melalui program itu kita akan tunjukkan kejayaan-kejayaan sebab telah ada yang telah bergerak. Maknanya kejayaan itu kita akan pamerkan. Tapi bila masa memula pelancaran tu kita akan buat MOU
Kita akan mengadakan MOU bersama rakan industri dan juga universiti yang berkaitan, termasuk MQA sekali, sebab kita perlukan MQA untuk memastikan bahawa tawaran ini semua mendapat akreditasi. Walaupun dalam waktu yang sama kita juga mendapat bantuan daripada JPK, yang itu kita tidak nafikan, dan dalam waktu yang sama juga kita perlu mencari rakan-rakan strategik juga, dan kita sasarkan Oktober 2023 ini penambahan rakan-rakan strategik juga kita akan adakan, dan November pula kita akan buat pendaftaran micro credential untuk program persinjilan yang stand alone. Program-program ini kita banyak buat stand alone, jadinya kita akan daftarkan mereka lah dengan micro credential, dan dia akan jadikan sebagai, sebab dia ada data bank di MQA ni semualah, dan insya-Allah program yang pertama ini kita akan bagikan kepada 3 bidang setakat ini. Selain pada 10 program itu, 3 bidang itu adalah 4 atau 3. Yang pertama untuk 6 hari, yang kedua untuk 14 hari, dan yang ketiga dan yang paling maksimum kita targetkan 3 bulan lah. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan mereka perlu menyertai kursus ini untuk mendapatkan sijil berkenaan, dan 3 bulan itu lebih kepada macam post, dia yang lebih higher level punyalah kalau kita bandingkan dengan 6 days tu saja. Itulah. Dan secara rasminya sebenarnya bila TVET khas wanita ni boleh orang kata boleh diambil ni lah, untuk maklumat lebih lanjut dan juga untuk pendaftaran dan sebagainya, kita galakkan mereka untuk menghubungi pejabat saya sendiri, pejabat Risda lah. Dan akan mungkin diwawarkan juga. Ya, betul. Kemudian akan diwawarkan. Dan kita pun akan mengadakan program kesedaran juga. Program kesedaran ni kita akan pergi daripada satu lokasi ke satu lokasi yang lain, dan kita akan melalui menggunakan sukarelawan wanita di akar umbi ini untuk membantu kita. Contoh kelepasan daripada SPM, contoh satu sasaran. Lepas tu kesedaran tadi saya cakap mengenai wanita yang ingin berkejaya semula, kita ambil satu sasaran. Gitu, kesedaran itu kita akan sentiasa buat daripada semasa ke semasa, dan kita akan mengwujud ataupun telah ada satu sukarelawan wanita yang bersedia untuk membantu, terutamanya dari segi pendaftaran peserta-peserta berkenaan. Untuk mencari mereka ke macam mencari dan mewawarkan dan membantu untuk menjadi yang tukang. Okay, you get the information and give it to us. Sebab dianya di bawah Risda, tapi penyelaras dia adalah 2 universiti, dan memandangkan bahawa wanita ini dibincangkan di peringkat wanita. Jadinya saya akan meminta supaya sukarelawan wanita itu untuk membantu. Betul. Dan sebenarnya Datuk Seri, ini juga peluang bagi mereka, khususnya wanita yang ketika zaman pandemik mungkin dibuang kerja ataupun syarikat mereka terpaksa gulung tikar. Jadi inilah peluang mereka untuk bangkit kembali. Ya, betul. Dengan saya setuju betul. Saya setuju betul. Dan dia bukannya kursus biasa. Setengah orang ambil kursus biasa, dia tak ada pensijilan, dia tak ada apa, dia cuma belajar ni semua. Memang kita akui sekarang ni ramai orang belajar melalui YouTube. YouTube dia belajar. Tapi bayangkanlah kalau mereka hadir 6 hari untuk mendapat satu sijil yang boleh membantu mereka mengembangkan lagi perniagaan mereka, yang boleh membantu mereka menambahkan pendapatan mereka. Bukankah ianya lebih baik? Sebab it only takes 6 hari je. Dia tak ramai, tapi kita mengajar sekali pemasaran. Mungkin contoh for example macam dari segi nak memasarkan menggunakan TikTok, juga ada. Itu antara kursus-kursus banyak sebenarnya kos-kos dia. Dari segi macam Datuk Seri, kita faham seluruh Malaysia lah kata minat dengan kos yang dibuat ini, dan mereka hanya boleh pergi di 2 universiti ini saja. Kan? Dengan kerjasama bagaimana? Bukan. 2 universiti ini adalah sebab diorang collaborate. Walau bagaimanapun mereka akan ada partners diorang. Di mana tu? Setiap negeri? Tempat-tempat dia kita akan umumkan nanti. Dia ada pelbagai. Contoh macam
agensi di bawah KKDW sendiri. Dia merata dekat Timur ada, Setiap negeri lah, ya? dekat Penang pun ada, macam Risdah pun kita ada juga dekat Perak, dan kita ada The Main One kat Melaka, dan pelbagai tempat. Maknanya kalau misalnya ada college tambahan, dia punya partner dia memang pakar, memang ada sijil, memang komplit, pun juga boleh dilaksanakan. Dan courses ini tidak tertumpu kepada, contohnya orang cakap kecantikan, 1,000 orang masuk kecantikan, tidak. Seimbang lah. Seimbang. Dalam Tapi fokus 10. pertama yang 3 tu lah. Ya. Itu fokus peserta dia. Tapi macam UCAM, dia ada 4 bidang fokus dia, termasuk halal management. Mungkin orang boleh masuk halal management. Pengurusan halal tu satu kerjasama yang menarik, Datuk Seri. Ya. Mungkin potensi cukup besar masa Dia depan. cukup besar. Dan sebenarnya UCAM ni antara college universiti dan universiti yang mengendalikan halal management ni. Dia akan advise orang, dan itu suatu yang uniknya about UCAM ni, yang ramai orang belum tahu lagi. Belum tahu sebenarnya, Ya, betul. Baik, mungkin Datuk Seri melihat potensi macam kursus-kursus yang mungkin boleh ditawarkan selepas ini. Kalau kita faham sekarang ni dengan istilah AI-nya, Betul. Artificial Intelligence, mungkin juga boleh bersangkutan dengan TVET untuk ke depan ini. Ya, betul. Saya setuju. Yang fokus yang pertama ini, contoh yang kita nak maklumkan bahawa walaupun kita cakap mengenai teknologi maklumat, contoh tapi di bawah teknologi maklumat itu dia pelbagai program, dan terlampau besar capaian dia lah. Mungkin dia akan ambil masa 6 hari sana 6 hari sini, tapi kita tidak menggalakkan ramai penyertaan, dan ramai penyertaan itu kita harapkan pelbagai, maksud dia bagi peluang kepada seramai mana wanita untuk menyertai program ini. Sebab setengah orang dia lepas ni dia seronok, dia ambil yang lain. Betul. Pula mencuba pelbagai. Kerana 6 hari ke Datuk Seri kan boleh ambil cukupkan sebulan. Tapi apa yang kita hendak supaya tapi kita gunakanlah. Ya, kita wawarkan pada seramai mana yang boleh, dan kita memberi peluang kepada seramai mana wanita untuk sama merasai bagaimana TVET wanita itu berjalan. Baik, Datuk Seri, nampaknya kita pun dah nak ke penghujung siaran, berbaki kurang 5 minit ni Datuk Seri. Mungkin harapan Datuk Seri dengan program yang begitu bijaksana ini, TVET khas wanita ni, apa ke depan ni Datuk Seri harapan? Cuma harapan saya sudah semestinya apa yang saya harapkan adalah dia akan membantu dasar-dasar ataupun membantu impian Malaysia ini untuk menjadi sebagai satu negara yang berkemahiran tinggi, dan kita ingin menyumbang sama terhadap harapan yang dibuat, dan kita tidak menyaut cabaran yang diberikan oleh Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri. Betul. Juga dengan menganjurkan program-program seperti ini. Inilah peluang yang cukup baik untuk wanita mengambil untuk bersama dengan kita. Dan peluang ini kita harapkan akan dapat dirasai oleh wanita-wanita di seluruh negara ni. Bukan hanya mungkin KL je lah, tak ada. Tapi Sabah boleh, Sarawak boleh, orang asli daripada Perak pun boleh juga dapat merasai bagaimana TVET wanita ini dijalankan dan memberi impak kepada kehidupan mereka, terutamanya yang berada di akar umbi ni. Datuk Seri, lepas ni ada tak program untuk TVET lelaki pula? Jelita tanpa tampan pun tak lengkap, Datuk Seri. Tampan pasangannya jelita. Ada rancangan Datuk Seri? Yang itu setakat ini kita fokuskan kepada wanita dahulu. ini. Baik. Itu dia kupasan yang cukup jelas tentang program TVET khas wanita ini. Diharapkan program yang akan dilancarkan tidak lama lagi, Datuk Seri. Betul. Tarikhnya akan diumumkan tidak lama lagi. Anda boleh lihat di laman sesawang Risda dan juga KKDW mungkin. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Seri Dr. Nurani Ahmad, Pengerusi Risda, atas perkongsian cukup meluas tentang isu TVET, bukan sahaja untuk wanita dan juga untuk semua dalam industri TVET ini. Dan sebelum berakhir, saya nak memetik kata-kata Perdana Menteri kita semalam, di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim kata,
Persepsi kononnya jurusan pendidikan dan latihan tadika dan vocational TVET ini lebih rendah kategorinya berbanding di lulusan diploma dan universiti perlu diubah. Ini kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan persepsi sebegitu masih wujud sehingga ke hari ini. Betul. Menjadikan pelajar tidak bersemangat ketika meneruskan pengajian dalam jurusan tersebut walaupun jumlah pelajar yang mengikuti jurusan TVET ini begitu ramai ketika ini. Satu perkara yang perlu Itu satu cabaran untuk satu ini cabaran. Betul. untuk kita ubah persepsi masyarakat. Mengubah persepsi itu memerlukan kerjasama Betul. daripada Bukan satu semua masa yang orang. cukup pendek lah. Satu masa. Bukan. Agaknya apa sebenarnya tu Sri? Kita dah nak habis Sebab ni. sebab kita daripada Dari dulu kita kecil, dimomokkan sebegitu sebenarnya. Tapi kita lihat negara maju. Bagaimana mereka Jerman Macam misalnya? mana macam negara Jerman tu kan, dia boleh menghasilkan satu kereta dan semua orang bersemangat. Betul, tak kira. Dengan yang itu yang perlu kita contohi. InsyaAllah kita Perkara yang boleh baik kita harus contoh. Betul. InsyaAllah tak mustahil Datuk Seri kita Tak capai. mustahil. Baik, terima kasih Datuk Seri. Kita Sama. jumpa lagi selepas ini untuk membincang hasil daripada TV Wanita Khas ini. Terima InsyaAllah kasih. Nanti jangan lupa bersama dengan kami. Betul. di Datuk Seri nak pelancaran promote kan? program. Boleh silakan nak promote. Nanti apabila ada detail kita akan maklumkan. Kita minta bantuan juga daripada pihak media untuk mewawarkan di mana pelancaran tersebut dan masa dan keistimewaannya betul. program latihan Yang penting TVET. jelita tu kita Ya, highlight. betul. Jelita. Betul. Baik, terima kasih Datuk Seri. Sama. Baik, saya kira itu saja untuk ruang bicara hari ini dengan topik khas yang kita bawakan, TVET khas untuk wanita, dan nantikan perkembangannya di seluruh media sosial dan juga laman Sesawang Rista dan juga di Bernama TV. Kita akan maskini apa perkembangan TVET khas wanita ini. Sekian saja, saya Hilman Jamil. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Stay dulu.